like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azaz Zakia binti Mat Saleh. Kita kembali lagi dengan soalan bedah soalan peperiksaan rujukan SPM, iaitu kita nak tengok sains Ketua 2. Soalan 9 dan 10 saja, markah dia adalah 14 markah. Soalan negeri Terengganu. Soalan ni kita nak fokus mengenai soalan lakaran. Jom kita belajar. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita nak menjawab dua soalan bahagian B, iaitu 14 markah dan 7 markah 7 markah. Kita nak fokus kepada soalan lakaran bagi kertas peperiksaan percubaan Sains Ketua 2 Negeri Terengganu 2021. Jom kita tengok. Okey, kita tengok soalan nombor 9. Raja 9 menunjukkan dua jenis kerusi yang dicadangkan untuk digunakan makmal sekolah. Nyatakan satu faktor yang mempengaruhi kestabilan objek. Alright, kita ada kerusi X, kita ada kerusi Y. Awak suka kerusi mana kalau ada makmal? Cikgu suka kerusi Y lah, bersandar kan. Tapi kan, dia kata apakah faktor yang mempengaruhi kestabilan dia? Mana nak tahu kita ni kerusi tu stable ke tak? So, kita boleh tengok, dia tanya faktor je tau. So, mungkin boleh tulis faktor dia, luas tapak dia. Adakah tapak dia luas? Ataupun kita bercakap dia punya pusat graviti. Adakah dia tinggi atau dia rendah? Kalau lagi tinggi, lagi tak stable lah. Kan? So, jawapannya apa? Inilah jawapan dia. So, you buat macam ni, you akan dapat satu markah. Pilih satu je. Okay, next. Soalan B. Cadangkan satu cara untuk menambahkan kestabilan kerusi X. Kerusi X ni ada 3 kaki. Kerusi Y ada 4 kaki. Awak rasa nak buat apa? Macam mana nak bagi kerusi X ni lagi stabil? Alah, banyak nak bagi kan? So, mungkin kita boleh cakap, cikgu, saya nak tambah luas tapak. Saya nak buka kaki dia bagi kembang sikit kan. Ataupun kita boleh tambah jumlah kaki kerusi. Mungkin you nak tak 5 kaki ke 6 kaki ke. Lagi stable lah. Ataupun you boleh mengurangkan ketinggian kerusi. So, bila you kurangkan ketinggian, lagi stable lah. Sebab kalau lagi tinggi, lagi tak stable. Contoh antara kereta Ferrari dengan bas double decker yang 2 tingkat kan. Mana lagi stable? Kereta Ferrari lah. Sebab dia sangat-sangat rendah. Alright? Boleh ingat paling rendah, lagi rendah dengan pusat graviti bumi, dia lagi stabil. Sebab tu kalau awak tengok harga-harga kereta yang F1, harga-harga kereta yang yang lajuan macam Lamborghini, Ferrari, semua sangat-sangat mahal. Sebab dia sangat-sangat stabil. Orang dengan kelajuan, dia sangat laju dan sangat stabil. Tapi my Viking kan. Okay, so ni adalah jawapan dia. You buat macam ni, you akan dapat satu markah. Senang kan? Okey, kita tengok soalan E. Dia kata semua pelajar kelas berkenaan diminta memilih kerusi yang sesuai untuk digunakan dalam makmal. Kerusi yang menjadi pilihan adalah kerusi Y. Semua orang pilih kerusi Y. Sama macam cikgu lah. So, soalan dia, pada pendapat anda, apakah kelebihan dan apakah kekurangan jika kerusi Y kita pilih sebagai kerusi makmal? Apa kelebihan dia? Apa kelebihan dia? Jangan cakap tempat sandar itu. Tak letih kan. So, cakaplah kelebihan dia. Dia luas tapak dia lagi besar. So, lagilah selesa kan. Ataupun, you boleh cakap kekurangan dia. Dia ni tinggi sangat lah cikgu. So, kurang stabil. So, awak bagi satu kelebihan, you bagi satu kelemahan. You akan dapat 2 markah. Sebab soalan dia nak tanya apakah kelebihan dan kekurangan kerusi Y. Senang kan? Okey, mari kita tengok soalan F. Ini adalah soalan yang kita tunggu-tunggu. Okey, soalan F. Dia kata satu pertandingan perlumbaan kapal kertas akan diadakan di peringkat daerah. Pertandingan kapal kertas peringkat daerah. So, dia kata semasa sesi persediaan, kapal kertas yang diuji telah terbalik ketika melalui seekor tajam dan dimasuki air. Awak pernah tak main kertas, awak lipat-lipat jadi kapal kan? Kan? So, kan biasa kan kalau kita kapal, kita letak kat air, nak tengok dia lama-lama dia kembang kan. So, tapi sebelum kembang kan, mungkin dia guna kertas yang berkualiti kan. So, kertas ni dia masuk tandingan tau. So, dia tiba-tiba kapal yang kita buat, kita lipat dulu, dia terbalik. Lepas tu air masuk. So, soalan dia, anda diminta mengubah suai kapal kertas tu yang digunakan oleh sekolah anda semasa pertandingan nanti. So, anda dibekalkan dengan satu kapal kertas, 2 cube polystyrene, 2 darab 4 cm, 10 cm lidi penyapu dan pita selofan. Alright. Ini cikgu ada tengok cikgu Hamzah buat
dia punya teknik menjawab sangat-sangat menarik sebab dia ada memang guru pakar, guru cemerlang sains kan. Cikgu ni baru beginner. Tapi dia memang sangat-sangat pakar, memang sangat hebat. So idea dia untuk awak, untuk soalan macam ni, dia minta awak lukis. Okey, ingat soalan macam ni. Okey, bila awak dapat kertas soalan nanti kertas 2, kan dia akan bagi awak test pad kan. Cikgu antara orang yang paling suka minta kertas test pad. Sebab apa? Sebab kita dah bayar kot kan. Tapi cikgu gunalah, taklah cikgu buat kapal kertas pula kat situ. So, apa yang awak perlu buat? Contoh, awak dapat, siapa nama dia? Awak kat tangan. Awak cakap, cikgu saya nak kertas. So, ambil satu kertas. Contoh, cikgu tu dia bagi awak kertas test pad. So, dengan kertas tu, awak lukis satu kapal kertas. Awak lukis satu-satu. Satu kapal kertas, lukis cube, you lukis penyapu lidi, you lukis Peter Sullivan. Lepas tu, awak fikir macam mana nak sambung dia untuk jadikan satu yang lagi stable supaya air tak masuk. Kan? Supaya dia tak terbalik. Sebab tu you kena lukis dekat kertas test pad yang awak minta tadi tu. Kan? Awak lukis satu-satu. Lepas tu awak conteng kat situ. Alright? Faham tak sampai sini? So, tapi yang cikgu nak tunjuk ni adalah cikgu yang cikgu dah design lah kan. Tapi kalau awak nak buat, tolong ikut cara cikgu Hamzah sebab it's very good. You lukis dulu supaya you nampak apa benda yang you nak susun. Okay, you lukis kapal, lukis cube, lukis lidi, lukis Peter Sullivan. 4 benda je. Macam mana nak bagi lagi stable? So, contoh cikgu buat macam ni. Okay, lepas tu dia kata lakarkan rekan anda beserta label dan terangkan bagaimana rekan anda berfungsi. So, dia bagi markah 3 markah. Okey, ingat kalau soalan melibatkan lakarkan, teknik menjawab dia adalah, teknik menjawab dia, aku kena buat apa? Awak kena lukis dengan label 2 markah, you kena explain 1 markah. Okey, tapi ada juga cakap, cikgu, lukis dengan label dia 3 markah. Kan, tapi bagi cikgu rasa precaution macam cikgu Hamzah sendiri pun kata markah dia adalah 2-1. Okey, label dengan lukis 2 markah, penerangan 1 markah. Okey, contoh, cikgu ada apa? Kita lukis dulu. Kalau contoh ni, kalau yang dah expert Okey, satu kapal kertas. So, ni gambar kapal kertas kan? Awak label kapal kertas. So, dekat soalan tadi, you potong. Kapal kertas you potong sebab dah lukis. Alright. Lepas tu, cikgu nak lukis cube. Mana nak letak cube ni? Polystyrene. Pernah tak tengok cube polystyrene? Yang macam awak tampal-tampal kat kelas tu. Kan ada dia macam board kan. Kan dia ringan je kan. Kita nak buat apa cube tu? Nak letak dalam kapal ke luar kapal? Bawah kapal ke atas kapal? Contoh cikgu nak letak dekat ujung lah. Cikgu nak buat dia macam ni. Macam sampan punya tu kan. So, ni cube kan. So, cikgu pun label. 2 cube polystyrene. So, dekat soalan cikgu potong. Potong. Okay, sebab cikgu dah lukis. Okay. Lepas tu, dia bagi lidi penyapu. Cikgu pun, lukis lidi macam ni. Macam power je kan. Macam stable je kan. So, bila cikgu lukis lidi penyapu, cikgu pun label. Cikgu label 10 cm lidi penyapu. Lepas tu, potonglah dekat soalan. Lepas tu, dia kata Peter Sullivan. So, ni Peter Sullivan. Tampal dia, bagi dia dekat. So, label kat sini Peter Sullivan. Siap. Maknanya, you lukis, you label, you dapat 2 markah. Kalau tengok design cikgu ni, ni lah design skema sebenarnya. So, design skema ni, awak nampak dia sangat stable. So, kapal ni takkan terbalik. Sebab dia dah ada polystyrene kat situ. Dia akan stable lah kan. Sebab dia ada hujung-hujung ni. So, dia takkan terbalik dan air takkan masuk. Alright, so bagus kan? So, you kena explain. Nak explain apa? Takkanlah nak explain, cikgu, saya nak A. Takkan nak explain benda tu. You kena explain lah pasal kapal ni. Kan? Macam, kenapa you kata tak terbalik? Mungkin you boleh cakap, cikgu, polystyrene tu ringan, so dia tak akan tenggelam. Cikgu, tapak dia jadi lagi luas dan jadi lebih stabil. So, dia takkan terbalik. Awak buat macam ni, kan? You lukis dan label, you akan dapat 2 markah. You buat satu penerangan, you akan dapat 1 markah. So, total dekat sini 3 markah. Senang tak? Sangat-sangat senang. So, better ikut cara cikgu Hamzah. You lukis dulu, you conteng dulu bahan-bahan dia dekat kertas test pad. Lepas tu, baru you lukis awak nak buat apa. Sebab biasanya kita akan nampak melalui gambar. Mungkin daripada ayat you tak nampak kan apa benda ni kan. So, sebab tu you kena lukis. Baru you tahu macam mana nak susun. Okay. So, kalau daripada soalan ni, daripada awal you berjawab, you boleh dapat 7/7. Senang kan? Okay, kita sambung dengan soalan 10. Dia kata, Raja 10 menunjukkan sel kimia ringkas. Okay, cikgu ada belajar tengok gambar ni. Cikgu ada plat zinc, cikgu ada voltmeter, cikgu ada plat kuprum, cikgu ada larutan kuprum 2 sulfat. Soalan A, berdasarkan Raja 10, plat mana yang berfungsi sebagai katod? Okey, yang ni awak kena tengok balik bab 6 tingkatan 5. Cikgu memang dah buat video pasal ni adalah
Nampak ni, ini adalah logam-logam. Ini adalah sel kimia. Alright, sel kimia. Macam mana daripada sel kimia boleh menghasilkan elektrik. So, cara nak ingat dia adalah kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hang kekal abadi. Okey, contoh. Zinc kat atas. Betul? Zakat. Kupram dekat mana? Kupram dekat bawah. Kekal. Okey, siapa yang jadi katot? Yang katot adalah yang kaya. Yang kaya adalah orang atas. Siapa yang kaya? Siapa yang ke atas? So, jawapan dia adalah zinc. Tu je. Awak buat macam ni, awak akan dapat 1 markah. Senang? Kan? Sebab tu you kena ingat turutan dia. Supaya you tahu siapa yang kaya, siapa yang miskin. Yang kaya akan jadi katot. Kaya, katot, KK. Alright. So, next soalan B. Cadangkan bahan lain yang boleh kamu ambil di rumah kamu sekiranya jika bekalan kupram sulfat tak dapat disediakan di makmal, you boleh ambil jus limau atau cuka. Ni yang dekat rumah ada kan. So, you boleh buat macam ni, you akan dapat 1 markah. Senang kan? So, contoh soalan C. Dia kata san ringkas akan menghasilkan arus elektrik daripada tindak balas kimia dalam elektrolit. Macam tadi dalam air ada anod dan katot, dia boleh menghasilkan elektrik kan. So, adakah anda bersetuju jika sel ini digunakan dalam situasi terdesak seperti terputus bekalan elektrik kat rumah? Nyatakan alasan awak. Rasa sesuai tak kalau kita guna tadi yang anod, katot, lepas tu ada air tu, ada voltmeter tu untuk menghasilkan elektrik? Setuju atau tidak? So, contoh kata, ya, saya setuju. Kenapa? Sebab mudah disediakan. Dia murah dan boleh cas mula. Okey, awak buat macam ni, you tulis ya setuju, you dapat 1 markah. You tulis kerana ia mudah disediakan, murah atau boleh dicas mula, you akan dapat 1 markah. Senang? Okey, contoh. Boleh? So, kalau contoh, awak kata, cikgu, saya tak setuju cikgu. Sebab saya rasa arus terasa ni kecil sangat. Dan dia mudah tumpah. Awak macam ni, awak pun dapat 2 markah. Okey, senang kan? Okey, kita tengok soalan terakhir. Soalan dia adalah, dia kata tindak balas kimia boleh menghasilkan tenaga elektrik. Anda diminta oleh guru untuk menghasilkan 1 sel kimia ringkas dengan menggunakan, nak guna apa? Kita nak guna wire penghubung pula, wire penyambung, mentol, buah lemon, paku besi dan radas lain. So, tolong ikut cara cikgu Hamzah lukis dulu dekat tespek yang lain. Okey? Okey, lepas tu dia kata labelkan lakaran anda dan berikan konsep berkaitan jawapan anda. Okey, untuk soalan ni cikgu dah ajar cara soalan kalau dia kata labelkan ataupun lakarkan, kan you kena lukis dan label, markah dia ada 2, penerangan 1 markah. So, total adalah 3 markah. Okey, so next. So, kita nak lukis apa ni? So, tolong ikut cara cikgu Hamzah tadi kan, lukis dulu kat tespek. So, contoh cikgu kata, saya nak pakai lemon lah. So, cikgu pun lukis lemon. So, cikgu pun label buah lemon. So, cikgu potong. Lemon dah lukis dah. Lepas tu cikgu nak buat apa Okey, lepas tu cikgu nak lukis apa cikgu nak lukis ni lah. Mentol. So, cikgu pun label mentol. So, cikgu potong lah mentol dekat atas. So, mentol dah lukis. Buah lemon dah lukis. Nak lukis apa? Paku lah. So, cikgu pun lukis paku. Cikgu cocok dekat buah lemon. Sebab dalam buah lemon ni ada elektrolit. Ada air dia kan. Macam cuka tadi kan. So, ada buah lemon. So, kita boleh, ada elektrolit, ada air dia. So, kita boleh cocok paku dalam tu sebagai jadi anod atau katot. Okay, so ni paku besi kan. So, cikgu pun label paku besi. So, potong ke atas. Nah, lepas tu, kena tambah 1 radas. Ingat kalau sel kimia, mesti ada 1 anod, 1 katot. Sekarang ni, yang tinggal hanyalah wire penyambung. So, mesti ada lagi 1 kan yang tinggal. So, mungkin kita boleh tambah dekat sini. Nak tambah apa? Logam kupram. Sebab kupram kat bawah kan. Paku besi kat atas. Ferrum yang zakat fitrah. Supaya perkahwinan kekal kupram. So, dia kat belah besi adalah ferrum dekat atas, kupram dekat bawah. Dia mesti ada 1 yang kaya, 1 yang kat bawah miskin. Alright. So, dah lukis, dah tambah 1 radas lain. So, kita tambah wire penyambung. So, label kat sini wire penyambung. So, you potong. Okey, dah siap. So, awak nak explain apa? Gambar dah siap ni. So, betul tak awak punya sel kimia? Dalam buah lemon ada air dia. So, paku besi jadi katot, kupram jadi anod. Ada wire, ada mentol. Dah hasil lah arus elektrik. So, dah settle lah gambar awak. Betul tak? So, berdapat 2 markah dengan lukisan dan label. Okey? So, penerangan. Nak tulis apa? Cikgu nak tulis ni lah. So, mungkin cikgu kata paku besi akan jadi katot. Paku kupram akan jadi anod. Macam tu je. Cikgu buat macam ni. Lukis dengan label. Cikgu berdapat 2 markah. Penerangan, cikgu berdapat 1 markah. Kat sini je, cikgu dapat 3 markah. Senang kan?
So, itu sahaja untuk soalan bahagian B. So, kalau awak nampak soalan dia adalah more to teori dan banyak aplikasi. So, tolong lukis, tolong belajar lukis, tolong belajar baca gambar, tolong belajar baca the whole soalan. Sebab banyak soalan-soalan aplikasi yang awak boleh jawab sebenarnya. Okay, so itu sahaja untuk bahagian B. So, cikgu harap you faham macam mana teknik menjawab untuk soalan bahagian B ni. So, itu sahaja daripada cikgu. Dan cikgu harap you boleh jawab soalan SPM 2021 dengan betul dan you boleh dapat A dalam sains SPM. Dan so itu saja daripada cikgu. So jomlah like dan subscribe channel cikgu Azaz Zakia binti Mat Saleh untuk mempelajari tajuk sains KSSM tingkatan 4 dan 5 yang lain. Okey semua, thank you, bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.